Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita bersama-sama untuk mempelajari untuk subjek untuk hari ini, iaitu bagi mata pelajaran Jawi dan Had. Okey, hari ini kita akan masuk untuk Had, iaitu untuk tahun 3 punya Had, iaitu apa? Kalau awak boleh tengok kat sini, kita akan masuk untuk subjek Had, Jawi dan Had, iaitu Had saja. Had apa kat sini? Had nasakh. Had nasakh. Kebanyakannya kita melihat had nasakh dekat mana? Kebiasaannya had nasakh kita dapat lihat di dalam Al-Quran, di dalam buku teks, dan dalam majalah kan, kadang-kadang ataupun kat surat khabar tulisan Jawi pun ada juga tulisan had nasakh kebiasaannya. Okey, kat sini kita akan masuk untuk subjek had nasakh. Sebelum kita masuk untuk subjek had nasakh, kita mestilah mengetahui had ini apa maksudnya. Okey, kita cuba baca yang dekat atas ni, had Arab. Had nasakh ni adalah salah satu daripada had Arab. Kalau awak tengok kat atas ni. Okey. Had Arab. Dia daripada negara Arab lah. Had ni. Tulisan Jawi kan. Okey, yang pertama, hatun dalam bahasa Arab bermaksud garisan. Maksudnya apa? Garisan. Kalau fikir had tu apa? Had tu apa? Maksud had tu apa? Garisan. Okey, yang kedua. Daripada garisanlah kita membentuk huruf dan tulisan. Daripada garisan. Kalau tak ada garisan, maka tidak sempurnalah tulisan tu kan. Bengkok-bengkok, tak tegak. Itu maksud garisan. Had. Maksudnya yang sempurnalah, lurus kan, garisan. Okey, yang ketiga. Terdapat beberapa jenis had Arab ataupun tulisan Arab antaranya. Kat sinilah yang kita belajar, iaitu yang pertama apa? Yang kita belajar nasakh. Yang kedua apa? Sulus. Sulus kita belajar lepas ni Okey, yang ketiga apa? Rikaah. Yang keempat diwani. Dan yang kelima farisi. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya had ni. Had ada contoh macam had had diwani ni ada dua, had diwani jali satu. Ni had diwani biasa. Lepas tu al-farisi dia ada banyak pecahan. Lepas tu ada lagi had kufi. Tapi kita cuma belajar 3 saja. 3 saja had kat sini, iaitu had nasakh, had sulus dan had rikaah sahaja. Had diwani dan had farisi awak akan belajar untuk subjek sekolah menengah nanti. InsyaAllah. Sebab dia rumit sikit nak buat dia. Okey, berbanding dengan nasakh, sulus dan rikaah. Okey, kita tengok maksud had nasakh kat sini. Had nasakh iaitu bermaksud salin. Maksud nasakh tu apa nasakh? Nasakh itu salin. Gariskan perkataan tu, salin. Okey, yang kedua, dinamakan had nasakh kerana tulisan ini banyak digunakan apabila menyalin dokumen kerajaan dan Al-Quranul Karim. Kebanyakannya kalau kita tengok dalam Al-Quran, kita tengok kebanyakannya adalah tulisan had nasakh. Sebab kenapa had nasakh? Sebab supaya memudahkan pembaca untuk membaca. Bayangkan kalau dalam had rikaah. Had rikaah tu dah susah tau awak nak baca. Biasa had rikaah ni dia macam tulisan dia tarik. Kalau ada 2 titik, dia jadi 1 titik macam tu. Dia tarik panjang 2. Dah susah. Jadinya menggunakan had nasakh. Nasakh itu, apa maksud nasakh? Salin. Al-Quran digunakan dalam had nasakh. Okey, yang ketiga. Penggunaan had ini amat meluas kerana ia mudah dibaca. Macam saya cakap lah tadi. Kalaulah tulisan itu tulisan diwani ke, sulus boleh baca lagi sulus. Kalau rikaah ataupun diwani, kufi ke, farisi ke, susah sikit nak baca. Sebab dia ada teknik dia. Kita kena belajar dahulu baru kita boleh faham dengan maksud perkataan ataupun tulisan tu. Bila awak dah belajar satu-satu baru awak faham. Okey, ni apa bezanya had nasakh macam mana, had sulus macam mana, had rikaah macam mana. Okey. Kita akan teruskan kepada seterusnya. Ini adalah contoh bagi had nasakh. Awak boleh tengok kat sini had nasakh macam ni, awak boleh baca betul tak? Secara ringkasnya awak boleh baca. Okey.
Contoh, apa yang pertama? Makanlah makanan yang berkhasiat. Ada masalah untuk awak membaca? Tak ada masalah kan? Okey, yang kedua, akal sihat untuk otak cergas. Otak cergas. Awak boleh baca dengan mudah. Rajin membaca Al-Quran. Rajin-rajin membaca Al-Quran. Okey, yang keempat, fikir dulu sebelum bertindak. Ini adalah contoh-contoh dalam tulisan had nasah. Titik dia sempurna ada 2, kalau sa ada 3. Contoh macam ca kan, cergas kan, otak cergas. Ca titik 3, maka jelas titik dia tu. Itu had nasah. Maksudnya dia memudahkan untuk pembaca untuk membaca. Ingat, kalau nampak apa-apa tulisan yang senang nak baca ataupun tulisan dia ringkas macam tulisan dalam buku teks ataupun Al-Quran, itu adalah had nasah. Okey, so Ustaz akan tunjuk awak satu contoh di dalam YouTube. Kita boleh tengok sama-sama dalam YouTube ni cara menulis had nasah. Okey, awak boleh tengok yang pertama adalah alif. Dia menggunakan titik 5 untuk menjadikan dia satu alif. Okey, ni pula ba. Panjang dia mestilah nampak garisan. Mestilah 5 titik. Dia ada teknik dia untuk kita belajar. Okey, dalam had biasanya yang tulisan yang berekor adalah lebih susah sikit, iaitu macam kha, ha, ain. Itu tulisan yang agak susah sikit lah untuk kita buat. Okey, nampak kat situ? Untuk kepala ha itu saja ada 4 titik. Mengikut besarnya mata had itu. Untuk lebarnya di bawah, untuk ekor dia mestilah sepanjang 5 titik macam alif tadi. Okey. Ustaz nak ini adalah salah satu kerja awak, iaitu Ustaz nak awak tulis di dalam buku, apa-apa buku tulis. Okey, rakamkan macam mana awak menulis alif, ba dan jim. Alif, ba dan jim lah. Ataupun kalau macam ni ha sahaja. Ha. Alif, ba dan ha. Ustaz nak awak rakamkan dan bagi kepada Ustaz. Okey. Ustaz dalam minggu depan Ustaz nak last, kalau mungkin hari Ahad minggu depan. Itu last tempoh. Ustaz bagi awak masa untuk awak menulis had, iaitu alif, ba dan ha sahaja. Di dalam kertas A4 ke, dalam buku tulis ke, tak kisah, asalkan ada satu alif, ada satu ba ataupun ada satu ha, ataupun dalam satu video. Okey, had ini Ustaz nak 3 huruf ni di dalam satu video untuk had nasah. Ini kerja awak. Okey, ada markah awak buat ni bagi Ustaz, ada markahnya. Baik. Seterusnya kita akan masuk. Kita cuba tengok pada soalan-soalan. Okey, ini adalah contoh soalan bagi had. Okey, tengok yang kat sini. Kena baca dengan betul-betul. Awak kena baca dia punya soalan dengan betul apa yang dia nak. Okey, bahagian B had, sesuaikan maksudnya awak sedia suruh awak gariskan bentuk tulisan dengan jenis had, kemudian tulis semula. Bulatkan perkataan tulis semula kat situ. Saya bulatkan supaya saya boleh nampak. Maksudnya lepas saya sesuaikan, saya akan tulis semula. Kat sini ada 10 markah. Maka ada 5 soalan, 1 soalan ada 2 markah. Kalau awak sesuaikan sahaja, awak tak tulis, maka awak kehilangan 1 markah. Membazir kat situ dan awak merugikan, boleh menggagalkan. 1 markah itu adalah sangat penting. Ia boleh, 1 markah tu boleh menentukan awak itu gagal ataupun lulus.
Okey, kita tengok. Tadi kita belajar had nasah. Okey, had nasah kat sini mana yang kat sini daripada 1 2 3 4 5 ni mana had nasah? Apa macam kita belajar tadi, had nasah ini adalah had macam tulisan Al-Quran, betul tak? Jadinya kita tengok had nasah nombor 2, betul. Nombor 2. Peganglah. Nombor 2. Ada lagi tak had nasah? Kalau awak tengok. Ya, dekat bawah ni had nasah. Okey? Itu had nasah. Had nasah tulisannya awak boleh baca dengan jelas. Dan jangan lupa tulis balik semula dekat bawah dia. Mengikut tulisan itu. Tengok permata hati kan, nombor 47 ni kan. Permata hati awak kena tulis cantik-cantik ikut sebiji macam tulisan tu. Okey, tulisan had nasah awak kena ikut sebiji macam tulisan tu. Awak tiru sahaja tulisan tu macam mana. Okey, kalau boleh sediakan pensel tekan yang bentuk had. Boleh? Okey, seterusnya dah tak ada had nasah kan? Had nasah okey ada 2 saja. Okey, had sulus. Had sulus ni kebiasaannya had itu hujungnya lebih tajam dan dia lebih besar. Okey, dia lebih besar dan lebih tajam. Dan kita boleh baca juga tulisan tu. Okey, tulisan tu boleh baca dan dia seakan tulisan had nasah tetapi dia lebih besar sikit daripada had nasah dan lebih tajam. Okey, kita tengok kat sini. Contoh dia. Yang kat atas ni nombor 1, nampak? Ini contoh had nasah. Ha dia, nampak? Nanti kita akan belajar macam mana ha dia. Macam tu dia macam ada tajam gitu. Okey, selain daripada tu, apa yang sama macam tulisan tu? Yang tengah ni kan. Gariskan pastikan daripada kotak ni ke kotak ni. Garisan tu bukannya garis separuh je segini. Ni tak boleh. Ni tak boleh kena garis betul-betul daripada kotak ni sampai kotak ni. Okey, dan selebihnya tulisan harikat adalah tulisan yang macam Ustaz kata 2 titik dia bersambung ataupun 3 titik dia macam ni. Dia macam 8 terbalik kan. Ini. Maka dia ada satu saja. Jangan lupa tulis semula kalau ada soalan macam ni ini adalah soalan perangkat namanya. Dia ingat awak ingat nak gariskannya, rupanya dia suruh awak tuliskan balik semula. Tulis ikut serupa, sebiji, sejebik macam dia bagi contoh. Boleh? Okey, kita teruskan. Okey, ini contoh yang kedua. Okey, soalan yang contoh yang seterusnya adalah macam ni. Isikan jawapan yang betul. Dia suruh awak isikan jawapan yang betul. Dia dah siap tulis dan dia suruh awak suaikan. Contoh macam, okey, kita buat macam ni nanti awak kena tulis had nasah, had rikaah yang mana, had sulus yang mana. Tapi Ustaz buat ABC je lah. Jangan nanti awak buat ABC pula kalau soalan nanti. Ini sebab nanti takkan Ustaz nak tulis semua kan. Jadi Ustaz tulis ABC je. Okey, anak soleh yang pertama 46. Anak soleh ni tulisan had apa? Macam had dalam Al-Quran tak? Jadi dia adalah had nasah kan. A. Jangan awak buat macam ni Ini Ustaz malah nak tulis balik. Jadinya Ustaz buat macam ni je. A tu had nasah. Okey, 47. Berkelakuan mulia. Tulisan macam tulisan apa? Tulisan macam tulisan Al-Quran juga kan. Okey, dia adalah A juga. Okey, 48. Berjimat sebelum habis. Beza tak dengan tulisan atas tu? Dia lebih besar, betul tak? Waw dia lebih besar, ta dia lebih besar, mim dia lebih besar, ba dia pun lebih besar kan. Maka dia macam Ustaz kata, bila dia lebih besar dan dia ada macam tajam, macam nampak ra dia tajam, jimat tu kan ditajamkan dia punya dia punya tu. Maka dia adalah had sulus. Maka dia C. Okey, 49. Hormati ibu bapa. Macam tulisan had nasah kan. Memang had nasah pun. Maka dia A. Macam Q pula. A. Dan 50 apa 50? Ya, 50 adalah had sulus. Sebab dia sama macam 48 kan. Dia macam dia besar-besar tulisan, nampak? Tulisan dia besar-besar. Dan dia mempunyai tajam-tajam di hujung-hujung dia. Dia mempunyai tajam-tajam. Okey, kenapa had dekat tak ada?
Had rikaah tu sebenarnya dia perangkat awak je. Dia saja letak rikaah, padahal dia tak ada pun tulis had rikaah kat situ. Jadinya awak kena bezakan, kena pandai bezakan. Okey. Seterusnya itu saja. Okey, macam Ustaz cakap tadi, nanti selepas video ini saya nak awak berlatih, dan kalau lepas berlatih awak dah boleh menulis. Buat dalam satu kertas, tak kisahlah dalam buku ke, dalam kertas kotor ke, asalkan kertas yang rata, buat dalam keadaan yang baik. Okey, buat macam video yang Ustaz bagi tadi tu. Okey, Ustaz akan tunjuk lagi semula video tu. Buat macam dalam video ni. Alif macam mana? Buat dalam satu video saja tau. Ustaz nak alif, ba dan ha sahaja. Buat dalam kertas dan jadikan dia satu video, hantar pada Ustaz. Hantar pada nombor telefon, nombor WhatsApp Ustaz. Ini adalah contoh ba. Ada 5 titik dalam lempengan ba tu. Nampak gaya dia? So, ini huruf jim. Tak kisahlah awak nak buat ha ke jim ke fa ke, asalkan dia bentuk rumah yang sama. Sepatutnya atas tu diletak 4 titik untuk kepala ha. Nampak? 1, 2, 3, 4. Buat macam tu video tau. Pakai pensel ataupun pakai pen hide. Kalau ada pen hide, kalau pensel. Kalau tak pun itu. Kalau tak pun buat macam macam dua pensel. Dua pensel tu awak gabungkan. Contoh Ustaz bagi contoh kat sini. Macam ni kot. Kita akan mempelajari nampak tak? Macam ni. Untuk permulaan bagi pakai dua pensel. Kalau tak ada pensel lah, kalau awak tak pandai nak asal, menulis huruf-huruf tunggal. Kita mulakan dengan huruf alif. 2 batang pensel dan pegang seperti ini. Pegang seperti pensel itu. Yang di bahagian atas ditarik ke depan sedikit. Baiklah, untuk permulaan mula-mula kita ukur kecondongan huruf alif dengan mengukur 1 cm 67 dan ukur 1 cm dari tepi dan buat satu titik di sini. Kemudian buat satu garisan. Inilah kecondongan huruf alif. Panjang huruf alif ialah 5 titik. 1, awak pun boleh tengok dalam 2, YouTube juga, dalam Had Nasah 3, Islam tahun 4 ini. dan 5. Anda tengok macam mana dia tulis. Pakai dua pensel tu. Mari kita mulakan. Nampak? Dia tulis macam mana? Dia agak condong alif tu, tapi dia ada ukuran dia adalah 5 titik. Kalau buat macam ni pun Ustaz boleh terima. Macam ni pun cantik juga ni. Macam Ustaz buat ni. Ustaz ni buat cantik. Lebih kemas Mari kita ukur kecondongan huruf alif nanti dengan membuat untuk video ni, nanti Ustaz akan tag video ni di dalam Ustaz punya description Ustaz. Awak boleh tengok nanti dekat bawah ni bawah video saya ini, saya akan tag untuk YouTube Ustaz ni, macam mana dia menulis, dan YouTube Ustazah tadi tu. Okey, Ustaz nak buat alif, ba dan ha. Buat macam mana, asalkan dia ada bentuk had itu, had nasah alif, ba dan ha. Okey, hantar video kepada Ustaz pada nombor telefon WhatsApp Ustaz. Okey, sampai situ sahaja. Okey, baik, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua.